Ni macam bukan teori. Tak, sebenarnya hari ni kita nak belajar apa sebenarnya? Yang pasal teori apa? Behavior apa semua tu kau bang? Alah, stres lah. Tak faham. Apa tadi apa ni? Kau kurikulum? Tak faham ke? Tak faham ah. Kalau tak faham, kita tengok ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami grup di APLI daripada Mood Cuti Sekolah akan bentangkan tajuk bab 2, Teori Kurikulum Bilik Darjah. Dalam kumpulan ini terdapat 6 orang ahli. Yang pertama, Nurul Zahidah binti Muhammad Safian. Yang kedua, saya, Nurul Najihah binti Azhari. Yang ketiga, Muhammad Amir Safwan bin Razali. Yang keempat, Ahmad Syukri bin Abdullah. Yang kelima, Zuriati Nabila binti Muhammad Sadri. Dan yang terakhir, Muhammad Ashraf bin Ismail. Kami akan bentangkan tajuk ini mengenai teori kurikulum dalam bilik darjah. Seterusnya. Dalam tajuk ini, saya akan menerangkan tentang pengenalan teori. Dalam pengenalan teori ini, saya akan terangkan juga tentang dua teori yang kita akan pelajari, iaitu teori kurikulum dan teori pembelajaran. Kita masuk kepada pengenalan teori. Apa itu teori dan apa itu teori kurikulum dan apa itu teori pembelajaran? Dalam teori mempunyai pengertian yang tersendiri, iaitu di mana sebuah sistem mengenai bagaimana sesuatu fenomena beroperasi dan mengapakah fenomena itu terjadi. Itu adalah pengertian dari sudut teori. Maknanya teori ni adalah kita boleh tahu bagaimana dan mengapa fenomena itu terjadi. Itu adalah teori secara dasarnya lah. Yang seterusnya kita akan masuk kepada teori kurikulum. Apa itu teori kurikulum? Teori kurikulum adalah satu pernyataan yang memberi makna terhadap kurikulum, yang mana wujud disebabkan adanya penggunaan dan adanya penegasan hubungan antara unsur-unsur kurikulum, adanya petunjuk dan perkembangan, serta adanya penggunaan dan penilaian kurikulum. Itu adalah teori kurikulum. Itu adalah maksud pengertian dia. Dalam teori kurikulum ini juga, kita akan belajar 3 tugas utama kurikulum. Yang pertama, kita akan mengenal pasti masalah yang muncul dalam pengembangan kurikulum. Maknanya dalam kurikulum tu apa yang muncul masalah-masalah yang terjadi. Itu adalah tugas dia yang pertama. Yang kedua, menentukan hubungan antara masalah-masalah yang terjadi dalam kurikulum ni. Maknanya apa hubung kaitnya masalah-masalah tersebut dalam kurikulum kita. Yang ketiga adalah kita mencari dan meramalkan pendekatan untuk menyelesaikan masalah. Maknanya bila kita tahu ada masalah, kita cari hubung kait, dan yang ketiga kita akan mencari dan kita cari pendekatan yang baik untuk selesaikan masalah dalam teori kurikulum ini. Itu adalah 3 tugas utama teori kurikulum. Tetapi dalam teori kurikulum ini kita akan mempelajari 4 tajuk teori kurikulum, yang mana yang pertama akan kita pelajari iaitu teori disiplin mental, teori kurikulum fungsional, teori kurikulum saintifik dan teori kurikulum berasaskan sekolah. Itu adalah secara dasarnya teori kurikulum. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari teori pembelajaran. Dalam teori pembelajaran ini adalah dia merupakan dapatan daripada kajian ahli psikologi. Maknanya ahli psikologi pendidikan tentang konsep pembelajaran. Yang mana dalam teori pembelajaran ini, dia ada berkaitan tentang unsur, faktor dan mekanisme dalam proses pembelajaran. Dan dalam teori pembelajaran ini juga, kita akan belajar menjelaskan tentang cara manusia dan haiwan untuk belajar. Maknanya dalam ini ada cara-cara teori pembelajaran, dan apa yang berkaitan dengan proses pembelajaran itu adalah teori pembelajaran. Secara senang kita cari dan kita fahamlah. Dalam teori pembelajaran ini ada 3 teori yang kita akan mempelajari nanti, iaitu yang pertama adalah teori pembelajaran behaviorism, teori pembelajaran kognitivism, dan yang ketiga adalah teori pembelajaran konstruktivism. Itu adalah pengenalan asas teori dalam bab teori kurikulum pembelajaran bilik darjah. Nanti kita akan sambung lagi dengan sahabat-sahabat saya yang lain mengenai lebih terperinci apa itu teori kurikulum dan apa itu teori pembelajaran. Itu saja daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan teori kurikulum disiplin mental. Teori kurikulum disiplin mental terbahagi kepada 6. Yang pertama, menggunakan logik psikologi indera sebagai asas huraian. Yang kedua, akal mempunyai otot yang terdiri daripada indera ingatan, khayalan, kenaklukan, kehendak, pemerhatian dan sebagainya. Yang ketiga, merupakan psikologi indera. Akal mempunyai otot yang perlu akan latihan mental. Yang keempat, mengutamakan latihan mental untuk membina otot, akal serta meningkatkan keupayaan menjalankan operasi akal fikiran. Yang kelima, fungsi sekolah. Fungsi sekolah ialah untuk membina perkembangan otot akal, manakala fungsi kurikulum ialah untuk memperhaluskan keupayaan otot akal. Dan yang terakhir, yang keenam, liputan kurikulum memuat apa saja pengetahuan untuk dipelajari bagi mengutamakan otot akal dengan harapan pada akhirnya individu itu dapat melihat maklumat yang positif dalam kehidupannya. Seterusnya, kita lihat teori kurikulum fungsional. Teori ini mempunyai pengaruh besar dalam ilmu sosiologi yang mana tokoh adalah Auguste Comte, Emile Durkheim, Herbert Spencer dan Parson. Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang mana pada peringkat awal ia dicetuskan oleh Emile Durkheim. Seterusnya dikembangkan lagi oleh Spencer dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara organisma dengan masyarakat. Teori ini juga mengkaji perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan yang menyumbang kepada penerusan masyarakat yang harmoni dan mempunyai nilai sejagat. Kita lihat logik fungsional. Logiknya adalah melihat fungsi sosial dalam sistem. Contohnya, saling bergantung antara satu sama lain seperti murid dan guru. Guru dan kurikulum juga saling bergantung. Logiknya juga mensosialisasikan kanak-kanak dengan norma, nilai-nilai dan peraturan yang terdapat dalam sesebuah masyarakat. Moral merupakan asas peraturan sosial yang asas utama peraturan sosial dan masyarakat yang disemai dalam kanak-kanak melalui sistem pendidikan. Setiap pihak dalam masyarakat perlu berganding bahu menolong dan menyokong antara satu sama lain untuk memastikan fungsi dan peranan setiap pihak berjalan dengan lancar supaya matlamat yang ditetapkan boleh tercapai bersama. Okey, kita lihat kepada andaian fungsionalisme. Okey, segala yang dilakukan oleh sekolah perlulah dipersetujui oleh semua pihak dalam masyarakat melalui persetujuan. Melalui persetujuan inilah wujudnya keadilan dan keharmonian dalam sistem persekolahan. Hubungan baik di antara murid dan guru serta ibu bapa dan sekolah dapat dicapai. Seterusnya, andaian lain, semua pihak yang terlibat dengan pendidikan akan bekerjasama untuk mencapai kestabilan dan keharmonian masyarakat. Okay, kita lihat kepada reka bentuk fungsionalisme. Reka bentuk ini mestilah mendefinisikan tingkah laku budaya, norma dan nilai masyarakat. Reka bentuk ini juga mestilah sempurna dan lengkap kerana akan dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua masyarakat. Dari sudut perkembangan fungsionalisme, mereka perlu ada kemahiran bagi melaksanakan pekerjaan. Ini merujuk kepada guru. Guru perlulah mahir dalam mendidik agar proses pengajaran dan pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Mereka juga perlulah bersedia untuk berubah mengikut perkembangan teknologi. Seterusnya ialah teori kurikulum saintifik. Latar belakangnya ialah diasaskan oleh Franklin Bobbitt.
Teori ini mengatakan bahawa sekolah ibarat kilang yang memproses input untuk menghasilkan output. Murid pula diibaratkan sebagai bahan mentah yang diproses di kilang, yakni sekolah, dan diumpamakan sebagai barang keluaran industri. Dari sudut pembahagian kurikulum pula ialah kurikulum saintifik ini mengikut peranan dalam kelas sosial masing-masing dan dibuat mengikut keperluan murid. Pengisian kurikulum perlu mengandungi matlamat tingkah laku yang mana membantu pelajar untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik. Dari sudut reka bentuk kurikulum pula ialah setiap murid yang hendak diajar perlu dirancang dengan melibatkan aktiviti yang lebih terperinci untuk membolehkan murid belajar secara sendiri. Seterusnya, cadangan kurikulum saintifik iaitu untuk mengadakan aktiviti masyarakat. Aktiviti melalui operasi saintifik iaitu meramal, berkomunikasi, menafsir maklumat dan lain-lain. Aktiviti mengikut disiplin ilmu yang relevan, keupayaan, sikap, tabiat dan tingkah laku dilaksanakan dalam pengajaran. Antara kelebihan kurikulum saintifik ini ialah guru-guru boleh merangka kurikulum sendiri, murid dapat menonjolkan kemahiran masing-masing disebabkan penyediaan kurikulum yang mengikut tahap. Namun, kekurangan dalam kurikulum saintifik ini ialah tidak berupaya menjelaskan perkembangan kurikulum kerana teori ini menegaskan betapa pentingnya kanak-kanak dibezakan mengikut tahap kecergasan masing-masing. Teori kurikulum berasaskan sekolah. Teori kurikulum berasaskan sekolah terbahagi kepada tiga. Yang pertama, pengasas dan logik. Yang kedua, pembahagian kurikulum. Yang ketiga, liputan kurikulum. Pertama, pengasas dan logik. Dewey McDonald, Seller, and Alexander. Morphogenesis itu konflik struktur sosial. Golongan dominan bertentangan dengan golongan penyangga untuk kuasai sistem. Yang kedua, pembahagian kurikulum. Sekolah berfungsi untuk mengukuhkan golongan dominan, kuasa, pekerjaan dan kekayaan. Kurikulum sebagai alat kawalan sosial dan mengekalkan keuntungan golongan dominan. Berbagai jurusan atau program diadakan untuk membahagikan kurikulum kepada murid-murid yang berbeza dari segi individu. Berbagai syarat yang dikenakan untuk menempatkan murid tertentu ke dalam jurusan atau program tertentu. Dan yang terakhir, liputan kurikulum. Dirumus oleh golongan dominan berkandukan sejarah budaya, falsafah dan ideologi. Kurikulum sebagai alat ideologi melemahkan golongan penyangga ataupun disebut sebagai penentangan. Okey, seterusnya kita masuk ke dalam teori pembelajaran iaitu perbezaan di antara teori behaviorism, kognitif dan juga konstruktivism. Pelopor teori bagi behaviorism adalah Ivan Petrovich Pavlov. Mula diperkenalkan oleh Ivan dan seterusnya dikembangkan oleh John Brothers, Watson dan dikembangkan lagi oleh Edward Lee Thorndike. Manakala teori kognitif pula diperkenalkan oleh Wolfgang Kohler dan seterusnya diperkembangkan oleh Jerome Seymour Brunner, dan teori konstruktivism pula diperkenalkan oleh Albert Bandura. Okey, pengertian. Pengertian untuk teori behaviorism adalah menitik beratkan kepada perubahan tingkah laku sebagai akibat daripada adanya interaksi stimulus dan respon. Bermakna dia lebih kepada rangsangan fizikal. Teori kognitif pula adalah menitik beratkan kepada pembelajaran yang berorientasikan terhadap intelektual, iaitu lebih kepada pengetahuan. Akal pengetahuan lah. Pembelajaran akan lebih berhasil jika disesuaikan dengan tahap perkembangan murid. Manakala teori konstruktivism pula adalah menitik beratkan melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan. Tingkah laku kanak-kanak adalah pelajari melalui peniruan. Itu adalah contohlah kepada pengertian pemerhatian ni. Makna
Mereka melakukan sesuatu melalui apa yang dia nampak. Okay, seterusnya kita masuk kepada kaedah pembelajaran dalam teori tersebut. Bagaimana mereka menggunakan teori tersebut pembelajaran. Okey, untuk teori behaviorism. Teori ini menggunakan rangsangan dan gerak balas. Sebagai contoh, apabila seseorang diberi rangsangan, dia akan memberi gerak balas yang setimpal dengannya. Peneguhan boleh diberi atau untuk menggalakkan atau menghentikan sesuatu perlakuan. Okay, seterusnya, teori kognitif pula. Setiap orang mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pembelajaran terhasil apabila pengetahuan baru dapat dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada. Seperti yang kita cakap tadilah. Okey, untuk teori yang terakhir adalah teori konstruktivism, iaitu pembelajaran daripada peniruan, permodelan. Orang yang ditiru tingkah laku sebagai model dan tekniknya adalah modeling. Pembelajaran melibatkan individu melihat dan meniru tingkah laku orang lain. Ini lebih kepada penglihatan lah. Maksudnya apa yang dia nampak, dia akan terjemahkan melalui perbuatan dia. Okey, itu sahaja daripada saya. Kita terus sambung kepada sahabat saya. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan saya. Saya akan teruskan lagi pembentangan pada hari ini, iaitu perbezaan dari sudut peranan guru. Menurut teori behaviorisme, guru adalah pakar dan juga rujukan utama serta sumber maklumat kepada murid-murid. Selain daripada itu, guru menyediakan rangsangan kepada murid supaya murid memberi tindak balas. Guru juga menyediakan suasana pembelajaran yang dapat membawa kepada perasaan rasa ingin berjaya di dalam diri murid-murid tersebut. Menurut teori kognitif pula, guru adalah sebagai fasilitator dan juga pemudah cara. Guru membantu murid untuk membuat perbandingan di antara maklumat baru dan juga maklumat sedia ada yang ada di dalam diri murid-murid. Selain daripada itu, guru menggunakan bahan penyampaian dan pengajaran yang ada kaitan dengan pengetahuan sedia ada murid-murid tersebut. Seterusnya, menurut teori konstruktivisme pula, guru merupakan pengarah yang memberi arahan kepada murid-murid. Dan juga guru menggunakan model hidup dan langsung serta guru menegaskan perkara-perkara penting kepada murid-murid tersebut. Seterusnya, perbezaan dari sudut peranan murid. Menurut teori behaviorisme, murid memberi tindak balas bersesuaian ataupun setimpal dengan rangsangan yang diberi oleh guru. Selain daripada itu, murid akan mempraktikkan penggunaan pengetahuan dan kemahiran dengan kerap untuk memperkukuhkan pembelajaran. Menurut teori kognitif pula, murid akan mengaitkan maklumat baru dengan maklumat pengetahuan sedia ada yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dan seterusnya membuat perbandingan di antara maklumat sedia ada dengan maklumat baru yang mereka perolehi. Seterusnya, menurut teori konstruktivisme pula, murid akan menjadikan murid lain yang cemerlang sebagai contoh dan tauladan untuk memotivasikan diri mereka sendiri. Dan juga membuat pemerhatian tentang perkara dan apa yang ditekankan oleh guru di dalam kelas. Itu saja pembentangan daripada kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.